Hantarlah, kalau dah hantar nanti cikgu baru tambah kamu markah tu. Damia dah masuk. Okey, dah dapat. Kalau kamu siapkan, cikgu pun akan nak masukkan kamu punya markah dekat sini. Okey, faham kan? Cikgu bagi markah tu kalau kamu berjaya melengkapkan ni, yang ni. Kalau hadir ke kelas, bagi jawapan yang betul, lepas tu kamu aktif, menyeronokkan ni aktif lah. Kalau kreatif ni nanti kita tengok apa kerja yang kreatif tu. Kemudian siap tugasan ataupun amali. Okay, so hari ni kita nak sambung. Okay, kita nak sambung kepada tajuk tumbuhan. Kita tengok buku teks. Okay, siapa yang nak markah yang pertama? Cuba beritahu dengan cikgu ada berapa cara pembiakan manusia. Satu. Siapa tu? Satu. Anaf. Okey, Anaf. Jadi kita bagi Anaf jawapan. Pertama, Anaf jawapan betul. Okey, lagi. Siapa nak bagi tahu dengan cikgu berapa cara pembiakan tumbuhan? Satu juga. 12. 6. Okey, siapa yang jawab tu? Okey. 6. Saya Adam tu jawab. Adam. Lagi? Damia. Okey, so jawapan yang betul. Damia pun jawapan yang betul. Siapa lagi? Firas. Okey, Firas pun jawab dengan betul. Okey dah. Okey, 3 orang. Aira Batrisha. Okey. Okey, boleh tutup mikrofon tu. Siapa tu ada bunyi tu macam tu. Okey, Dayan Ilman. Okey, betul. Ada ke Dayan Ilman? Ada. Saya lupa. Okey, so kita tengok seterusnya. Kita tengok buku teks. Apakah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan tu? Ada yang membiak dengan biji benih, ada yang membiak dengan daun, spora, ada yang membiak dengan keratan bawah tanah, itu semua. Okey. Okey. Nanti kita tanya soalan baru kamu ni. Okey, sekarang kita tengok ni. Kenapa penting mereka ni membiak? Kenapa pertumbuhan mesti membiak? Okey, so dia kata ni tengok buku teks. Okey, kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Jadi dia sentiasa membiak anak yang baru. Induk melahirkan anak yang baru. Okey, kamu tengok ni semuanya ada makanan. Ada makan betik, ada makan rumput, ada yang makan carrot. Jadi ia akan menjadi sumber makanan. Yang pertama ia adalah menjadi sumber makanan. Okey, saya besarkan. Okey. Yang kedua, dia juga adalah habitat. Jadi bila kita rosakkan hutan kita ataupun kita tebang pokok-pokok tu, ia kita sebenarnya memberi kesan kepada haiwan-haiwan. Contohnya tengok ni, monyet ni dia selama ni hidup di hutan, dia hidup di atas pokok. Tapi bila kita dah tebang dia pun kehilangan tempat tinggal dia, habitat dia. Ada yang lain lagi, contohnya burung, dia tinggal atas pokok. Kemudian di dalam pokok pun ada burung yang tinggal di dalam pokok, di bawah tanah dan sebagainya, di celah-celah kayu. Jadi kalau kita buang dia, kita akan menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal. Okey. Yang nombor 3, muka surat yang seterusnya, 75. Muka surat 75. Oh, udara ni segar, dia kata tentulah kerana saya membekalkan oksigen. Jadi ada yang kepentingan ketiga, iaitu dia memberi oksigen kepada manusia dan haiwan. Kalau misalnya kamu hidup di kawasan yang tidak ada pokok, jadi kamu akan rasa udara yang kamu bernafas tu tak segar. Ni, tengok ni. Yang keempat pula, dia juga adalah sumber kayu untuk membuat perabot, untuk membuat rumah. Jadi dia adalah sumber kayu, sumber bahan binaan. Bahan untuk membina-bina semua ni. Jadi ada berapa?
ada 4. Jadi dia kata cikgu mengapakah penting? Yang pertama dia adalah sumber makanan, lepas tu dia memberi habitat, lepas tu dia adalah untuk oksigen dan dia adalah sumber kayu. Ada 4. Okey, kita pun nak tengok kepada satu lagi tajuk yang ada rumit sikit. Dia kata tadi kita dah jawab tadi ada 6 cara. Ada juga tumbuh-tumbuhan. Ada apa tu? Kenapa Damia? Ada apa-apa cikgu? Saya cuma nyalakan saja. Dah. Okey. Kita pergi kepada yang ni. Dia kata pokok yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Siapa pokok yang boleh membiak lebih daripada satu cara? Contohnya dekat sini dia kata kangkung. Kangkung. Okey, dia pun tanam batang kangkung ni. Ada orang baru masuk? Oh, dah lambat dah main Bazli ni. Okey, tak apalah, lain kali kita cerita dengan dia. Okey, kamu tengok dekat sini ada pokok kangkung, dia tanam batang dia. Tanam. Lepas tu yang kedua dia tanam juga biji benih. Oh, rupanya kangkung ni ada biji benih dia. Lepas tu bila dia tanam, dua-dua ni ada pucuk. Jadi ini bermakna pokok kangkung dia boleh ditanam dengan 2 cara, iaitu biji benih dan keratan batang. Jadi ada berapa cara pembiakan dia? Ada 2 lah. Ada tumbuhan yang satu saja cara dia, tapi ada juga tumbuhan yang ada 2 cara. Ada yang lebih daripada satu cara. Jadi ni satu contoh. Ada lagi pokok yang lain muka surat 76 ni. Okey, cikgu nak besarkan yang dekat bawah ni. Dia kata ada info dekat sini. Pokok selasih juga boleh digunakan untuk aktiviti ni. Kenapa? Sebab pokok selasih pun boleh membiak dengan 2 cara, iaitu ni, keratan batang dan juga biji benih. Kalau kamu pernah minum air yang pokok selasih ni, biji selasih ni, kita rendam dia, lepas tu dia nanti biji tu nampak macam telur katak tu yang kita minum, yang contohnya kita makan air ABC ke, dia gunakan selasih tu, biji selasih. Dan ada lagi pokok lain yang mempunyai cara lebih daripada satu cara untuk membiak, iaitu pokok ubi keledek. Jadi pokok ubi keledek, kita boleh buat keratan batang dan juga batang bawah tanah. Ubi keledek. Okey. Kita pun pergi kepada teknologi tumbuh-tumbuhan untuk membiak ni. Teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa kena gunakan teknologi? Maksudnya kalau kita biarkan dia secara semula jadi, dia akan lambat membiak. Contohnya kita tunggu dia membiak melalui keratan batang ataupun melalui biji benih. Dia masih membiak tapi kita nak makin cepat, nak cepat. Contohnya cara yang pertama ialah kultur tisu. Kultur tisu ni apa yang dia buat? Okey, cikgu besarkan ni sebab kita nak betul-betul fokus pada kultur tisu je. Kultur tisu dia boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu yang ada pada pokok. Baik. Pokok ni apa maksud tisu tu? Maksudnya tisu tu ialah kita potong dia. Contohnya kamu tengok pokok ni, contohlah pokok orkid. Dia kata kat sini pokok pisang boleh, pokok orkid pun boleh. So pokok orkid tu kita potong dia punya batang tu sikit ataupun dia punya bahagian-bahagian tumbuhan tu. Kita pun letakkan dalam piring ni dan di dalam piring ni dia ada nutrien. Nampak tak dalam piring petri ni? Cikgu rasa cikgu pernah buat aktiviti dengan kamu, cikgu bagi kamu piring petri, bagi kamu penyepit tu kan? Tengok inilah salah satu dia kan. Tahun berapa? Tahun 1 kalau tak silap cikgu kan? Kita suruh kamu kutip-kutip bunga semua tu. Tu bukan kultur tisu. Tapi dia menggunakan radas ataupun bahan yang hampir sama. Tetapi dalam piring ni dia letakkan nutrien, baja ke, tapi yang special lah. Yang special. Jadi bila dia letak dalam ni nutrien tu, contohnya dia kulit ke ataupun keratan batang tu tadi, lama-lama dia akan tumbuh jadi anak pokok yang baru. Jadi bila dia dah jadi pokok yang baru, dia pun masukkan ke dalam pasu-pasu supaya dia boleh jadi pokok orkid yang lebih baik, yang besar. Ni kultur tisu. Cara yang kedua pula ialah pokok kita gunakan kaedah tut. Nama pun macam lucu je, kaedah tut.
Nasib baik kamu tak belajar bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris nama dia lagilah panjang dan susah nak ingat. Kaedah tut ni, okey. Apa yang dia buat? Dia kata bilangan ni dapat menambahkan pokok-pokok buah melalui dia tumpang. Dia tumpang. Contohnya pokok mangga, limau kasturi. Okey, dia bagi dua contoh. Sebenarnya banyak pokok-pokok yang guna kaedah tut ni. Dan kalau kamu pergi ke rumah-rumah orang yang mahir berkebun, dia memang pandai buat ni. Apa yang dia buat? Yang pertama dia buat ni, dia kikis satu pokok. Kikis satu pokok. Dia nak buat dia sebagai ibu tumpang. Lepas tu, ibu tu dia pun balut dengan pokok yang baru. Dia balut dengan pokok yang baru. Kemudian dia ikatlah macam untuk supaya tidak rosak. Dan selepas beberapa minggu pokok yang baru akan tumbuh. Pokok yang baru tu dia serap nutrien daripada pokok yang dia tumpang tu. Okey, cikgu nak apa kata cikgu tunjukkan dekat sini kaedah tut. Kita tunjukkan contoh pokok yang lain. Okey, kaedah tut. Tengok ni. Macam dia berbalut-balut ni. Kenapa dia berbalut-balut tu? Kita tengok dekat sini. Kecil pula. Okey, ni pun boleh. Dia berbalut-balut ni. Pokok jambu dia buat ni. Pokok jambu dia balut. Kenapa dia balut pokok jambu tu? Jadi pokok jambu tu akan ada pokok jambu yang lain lagi. Ni cikgu nak tunjuk. Yang besar pun tak boleh ni. Ni banyak ni. Nak cari yang pilihan mana ni. Banyak sangat dia. Ni pokok jambu contoh. Mana yang besar ni cikgu? Ni yang besar lah ni. Boleh? Cukup besar? Ni pokok jambu kan? Okey. Lepas tu dia tumpangkan satu pokok jambu yang lain yang kamu tahu tak pokok pink guava tu? Pink guava. Apa jambu batu yang warna pink tu. Rasa dia sedap kan? Dia tak keras, rasa dia manis. Jadi dia tumpangkan dekat sini. Nanti bila tumbuhan yang baru ni keluar, dia pun pindahkan pergi dekat tanah. Jadi ada akan keluar pokok jambu yang lebih sedap. Tu dia. Nampak ni ada banyak kalau kamu tengok ni. Berbagai-bagai jenis tumbuhan kaedah tut. Macam-macam limau, lepas tu jambu, mangga. Tengok ni harum manis. Tengok ni. Harum manis kan susah nak dapat dia. Dia hanya apa? Cikgu, saya ada cikgu pokok harum manis. Harum manis ni buah dia mahal kan? Sebab apa? Rasa dia manis sangat ke tak tahulah cikgu. Eksklusif sangat. Tengok ni dia buat apa? Dia balut pokok harum manis ni. Nanti pokok yang baru ni akan menyerap zat-zat daripada pokok harum manis ni. Dapatlah dia harum manis yang baru. Itu ialah cara pembiakan menggunakan teknologi. Bukan secara semula jadi. Ada berapa yang bukan semula jadi? 2. Iaitu tut dan juga kultur tisu. Kamu jadi kalau ada anak-anak murid cikgu ni yang berminat nak meneroka bidang teknologi tumbuh-tumbuhan ni, cuba tengok ni. Tengok ni pokok betik dia. Apa yang berlaku dengan pokok betik dia ni? Tengok besar semua, lepas tu Macam dah banyak. dan banyak ni, penuh satu pokok dengan pokok betik dengan buah betik. Apa yang dia guna? Dia buat kaedah tut juga. Tengok ni. Penuh. Kalau cikgu lah macam ni, puas hatilah hidup. Sebab apa? Boleh makan betik setiap hari. Seronok lah hidup ni macam ni. Tengok ni, dah lah pokok betik ni kamu tengok ni. Tinggi ke rendah? Rendah kan? Jadi kamu nak makan, petik je. Kamu nak makan, petik. Ini adalah teknologi. Tengok tu hasil dia. Betik-betik ni semuanya rendang dan lebat buah dia. Betik istimewa. Tengok ni, yang ni. Cuba tengok ni, dia tanam dalam pasu. Ada ke orang selama ni tanam pokok betik dalam pasu? Tak ada. Tapi dengan menggunakan teknologi, tengok ni, akhirnya dia boleh buat tanam di dalam pasu. Senanglah nak jaga. Contohnya buat apa? Nak tanam dekat rumah, tanam dekat tepi rumah. Ataupun esok nak alih dia, senang. Kamu tengok ni, berbagai-bagai teknologi. Tengok ni, tanam dalam pasu. Cikgu pun seronoknya tengok dia macam-macam teknologi orang buat sekarang. Hebat semuanya. Jadi macam mana?
Ni kultur tisu yang tadi tu sama je dengan kita dah tengok dah tadi. Kultur tisu pun satu kaedah teknologi yang sangat hebat juga. Jadi tengok ni. Jambu air ni. Jambu air. Kamu tahu kan jambu ni? Mungkin kalau saya ni Tahu. cicah dengan apa? Cicah dengan apa? Jeruk tu kan? Cicah dengan apa? Yang warna hitam tu cicah dia makbi, jeruk makbi macam-macam ni. Betul, cicah dia dengan kicap memboleh ni. Tengok ni, rendah je pokok. Tetapi pokok tu berbuah dengan sangat lebat. Apa yang dia buat? Dia buatkan kaedah tut. Tengok ni. Jadi ini adalah teknologi yang sangat bagus, sangat berfaedah untuk manusia. Ni pokok apa? Cermai, apa lagi cikgu nak? Kalau ada cikgu jumpa pokok mangga ke? Tak ada ke? Ni berry, mulberry. Ni pokok apa ni? Avocado ke? Avocado. Tengok ni lebatnya pokok avocado dia. Seronok. Tak payah pergi luar negara dah. Tak payah pergi Australia dah. Tengok tu apa yang berlaku dekat pokok dekat sini ni. Kamu nampak ni. Ni lah tumbuhan yang baru yang tumbuh tu. Dia dah keluar pucuk dekat batang pokok yang dia tumpang tu. Avocado dia, jadi tak payah pergi ke luar negara nak beli avocado. Dalam avocado pun mahal. Jadi dia tanam sendiri menggunakan kaedah tut. Kan bagus. Cikgu pun tengok, seronoknya. Setiap hari boleh buat jus avocado. Kamu suka makan avocado tak? Ni buah apa ni? Buah tea. Macam buah delima. Saya tak suka tapi adik saya suka. Tapi masih kecil. Ni bukan buah delima, ni buah tin. Tin, tahu tin? Yang kalau orang balik Tahu. Fig tu kan? Ni. Cikgu. Nanti bila dia kering. Saya ada tanam. Baguslah. Banyak luar rumah. Cuba kamu. Apa buah tu cikgu? Dia macam ni Adam. Buah tin ni bila dia dah kering baru kita makan. Kita tahu dia apa? Cikgu dia warna ungu. Baru kita saya pun ada buat tut tu cikgu kat luar rumah. Macam ni Ini ada buat tut juga. Kalau dia dah kering dia jadi macam ni. Ni. Ni belum kering. Ni dia dah masak. Dia dah masak macam ni. Tapi kita akan keringkan dia. Bila dia kering, kan orang yang selalu bila orang balik daripada Mekah tu, umrah ke haji ke, ni macam ni. Bila dia balik nanti, dia makan macam ni. Jadi kamu pun betul ke? Ni macam ni lah. Tapi ni belum kering ni. Ni dia buah yang dah kering. Tengok ni. Bila dah kering. Tengok ni. Apa yang berlaku bila dia dah kering? Dia jadi macam ni, coklat ni. Dia manis. Jadi orang yang balik Mekah ke, selain dia bawa balik kurma, dia bawa balik buah, apa lagi, buah-buah yang lain tu lah. Ni juga di antara makanan yang dia bawa balik daripada Mekah sana. Seronok cikgu tengok. Ini, ya. Pokok buah tin saya kat luar tu selalu diserang burung. Jadi macam mana nak jaga dia? Tak tahulah letak laser ke apa. Dah. Kenalah jaga dia. Macam mana kena jaga dengan teliti. Mak saya bungkus buah tin tu supaya tak diserang burung. Betul, kena bungkus. Saya bungkus guna tisu cikgu. Saya bungkus guna tisu. Kadang-kadang ayah saya buat guna tisu tu dia nak buat tut baru cikgu. Betul lah tu. Kaedah tut. Jadi saya rasa ada yang berpengalaman dan ada yang pernah buat. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Kamu boleh tengok di internet ni. Macam-macam ada cara kaedah tut ni. Tengok ni buah dia macam-macam. Semuanya berbuah dengan banyak. Sebab apa dia buat tu? Sebab dia nak pastikan pokok tu dapat membiak dengan lebih cepat dan memberi hasil yang lebih banyak. Itu menggunakan teknologi. Dia bukan semula jadi tapi tak ada masalah. Itu adalah teknologi, ia adalah kebaikan untuk kita. Jadi kita boleh makan lebih banyak buah-buahan. Contohnya tadi makan lebih banyak betik, makan lebih banyak jambu, avocado. Lepas tu yang paling bestnya, kita tak perlu pergi ke luar negara untuk mendapatkan tanaman ataupun buah-buah tu. Sebab apa? Kita boleh gunakan kaedah tut untuk menanamnya di rumah.
Okey, ni yang hari tu siapa yang dah buat tu, terima kasih. Taman tergantung ni kalau dulu kita akan gantung dekat koridor dekat sekolah kita tu biar dia penuh satu koridor dengan macam-macam pokok. Cikgu, Okey, so ya. yang masa saya buat pasu tu, saya guna kaedah tut, cikgu. Macam mana guna kaedah tut pula? Sabuk je batang dia. Tu tak kira tut. Tut tu dia kena balut dan letakkan baja dia. Okay, so cikgu nak tengok dekat sini ada. Okay, apa kata kita ada 2 minit ni kita bagi soalan. Okay. Saya 4 markah. Siapa makan 4 markah? Okay. Siapa kita bagi yang dua orang. Okey, bagi tahu cikgu pokok yang membiak dengan anak pokok 2 orang. Saya. Aku pisang. Saya. Cepatlah jawab. Pokok Pokok pisang. Pisang. Okey. Pokok itik. Okey. Pisang. Pokok jambu. Okey. Okey dah. Pokok pisang dan juga pokok keladi. Dan buah tin. Pokok pisang dan keladi. Okey, pokok lidah. Orkid. Pokok pisang dan orkid. Orkid, anak pokok. Ni dah ada ni. Anak pokok pisang dan pokok keladi. Okey, so Cikgu, saya ada jawab betul. Saya ada jawab betul. Ya. Cikgu bagi ni ha. Sayur pisang. Saya ada tanam betul, cikgu. Saya ada tanam Okey, cikgu nak panggil nama lah kalau macam tu sebabnya tak tahu siapa dia. Sebab tak tahu nama, tak tahu apa siapa yang jawab. Okey. Kita panggil Nasim. Nasim. Ada tak tu? Tapi Nasim Okey, cikgu cakap 2 orang. Itulah cikgu cakap 2 orang tapi ramai-ramai. Okey. Nasim, bagi tahu cikgu pokok yang boleh membiak dengan 2 cara. Nasim. King Kong dia je. Kangkung. Macam mana je kangkung? K-A-N-G. Kangkong. Okey, betul. 1. Okey, kangkung. Cikgu nak Fatimah. Tadi Nasim dah jawab kangkung. Okey, cuba beritahu lagi satu lagi selain daripada kangkung. Kangkung. You lah kangkung. Pokok apa? Okey, Fatimah dapat jawab tak? Pokok yang boleh membiak dengan lebih daripada 1 cara. Dia ada 2 cara. Pokok tu tadi. Kangkung sudah. Lepas tu lagi? Saya tahu, cikgu. Siapa? Ishan. Okey, Ishan. Aishan. Cikgu. Ishan, beritahu apa pokok yang boleh membiak dengan lebih daripada 1 cara, Ishan? Bawang. Bawang? Cikgu, saya cikgu. Okey, bawang melalui apa? Bawah tanah. Tumbang. Bawah tanah Dan Daratan batang. batang-batang. ada ke bawang ada batang? Ada. Mana? Tak ada. Tak ada. Dia cuma daun di atas. Ya. Saya cikgu. Siapa? Aril ha. Apakah cikgu cakap yang boleh membiak dengan 2 cara. Cikgu, saya. Firas lagi, Firas. Pokok ubi keledek. Okey, dan satu lagi. Dan Okey, ubi keledek.
Silap. Baik. Okey, siapa lagi? Satu lagi. Cikgu nak siapa lagi cikgu belum panggil nama ni? Anaf. Anaf. Satu lagi tumbuhan anaf yang boleh membiak dengan dua cara. Aril jawab betik. Mana ada betik? Cikgu cakap yang boleh membiak dengan dua cara. Pokok apa? Anaf. Aira Patricia jawab apa? Pokok selasih. Ayo. Cikgu tanya tadi yang membiak dengan dua cara. Okey, dua. Okey, soalan last lah. Okey, cikgu nak satu saja jawapan. Okey, cikgu Irfan ada tak Irfan ni? Ishan ada Ishan? Ishan. Okey, Ishan, beritahu cikgu pokok yang boleh membiak dengan kultur tisu. Pokok orkid. Orkid, bagus. Okey. Satu lagi, cikgu nak panggil nama Kalisha. Kalisha, apa? Orang lain tu dah lah, nanti dulu. Bagilah kamu tu Adam tu, nanti. Kalisha, apakah pokok yang boleh digunakan dalam kultur tisu? Kalisha. Semua kat tangan semua kat tangan ni. Pokok apa semua kelas? Cikgu bagi semualah markah senang. Jawab apa dia? Pokok pisang. Okey, ada berapa? Bagi. Okey, ada berapa cara yang menggunakan teknologi? Dua. Okay, so ada yang dapat 8, ada yang dapat 7, ada yang dapat 5, 7 dan sebagainya. Jadi kamu nak dapat poin semakin tinggi, cikgu tengok tadi kamu aktif, kamu hadir ke kelas, lepas tu jawab. Okay, so berapa sudah ni? 4, 3, ada 7, 8, 5, 3 dan sebagainya. Okay, so Aiman Bazli dia lambat masuk, nanti kita akan ajar dia macam mana nak tengok dekat kelas dojo tu lain kali. So tapi setakat ni kamu tengok dekat sini, yang hadir hari ni kita tambah Aiman Bazli sekejap. Aiman Bazli sebab dia baru hadir. Okay dah. Tak dengar apa dia? Apa dia Aira? Type lah, type. Type. Cikgu tak dapat dengar kamu punya mikrofon tu dia bunyi bzzz. Cikgu tak dapat dengar. Kamu type. Kamu type. Okey dah. Okey, terima kasih kerana hadir hari ini. Aira Patricia tutup mikrofon kamu tu. Dia bunyi tu. Saya rasa kawan-kawan lain pun dengar juga. Okey, yang hadir terima kasih. So kalau tengok dekat sini berapa orang? Ramai hari ni. Alhamdulillah. Okey, so untuk kerja yang besok cikgu dah masukkan kelas offline tu di Google Classroom. Okey, ada cikgu tengok yang kamu mungkin ada problem tak tahu nak masuk dekat Google Classroom. Kamu tolong tanya dengan kamu punya guru kelas. Faham? Cikgu tak dapat bantu. Sebabnya banyak yang tak tahu ID, email dan sebagainya. Itu ada dengan guru kelas kamu. Kalau misalnya guru kelas kamu tak dapat nak bantu juga, kamu kena tanya dengan guru yang bertanggungjawab lah. Tanya penolong kanan ke dan sebagainya. Tolong masuk ke Google Classroom sebab di sana ada untuk tugasan untuk kelas offline yang esok. Cikgu dah postkan, dia akan muncul besok ini. Ada sedikit kuis. Bukan kuis, latihan biasa je. Dan macam biasa, kamu tak payah hantar gambar pun, tak payah. Kalau kamu nak hantar pun boleh, Cikgu tak paksa. Kalau nak hantar, hantar. Sebab cikgu tahu nanti bila nak tangkap gambar, dia akan memory dan sebagainya tu. Jadi nak hantar. Kalau tak nak hantar pun tak apa.
Dan kamu boleh jawab dia berkali-kali. Macam tadi cikgu tengok yang tajuk haiwan tu ada yang jawab 2 kali. Boleh, tak ada masalah. Jawab je sampai kamu dapat markah yang kamu rasa puas hati. Alah, soalan dia senang je. Kan 10 soalan je. Okay, ada apa-apa nak tanya cikgu? Ni angkat tangan ni, ramai-ramai angkat tangan ni. Kuis dah habis dah, soalan pun dah habis dah. Lain kali kita buat yang kuis yang betul-betul. Macam mana nak buat cikgu? Apa tu Amir? Amir cakap apa Amir? Macam mana nak? Yang soalan yang cikgu bagi. Ada dekat Google Classroom. Kamu masuk dekat Google Classroom, kamu cari classwork, kamu cari subjek sains. Dia ada dekat situ. Dia tulis kelas offline 17010720201 tu. Sebenarnya banyak lagi ni yang sebelum-sebelum ni semuanya ada dekat sini. Kamu cari kat sini, semua ada. Ada video, hari ni pun cikgu record video dia, cikgu akan masuk dekat sini juga. Macam ni. Rakaman kelas offline, rakaman kelas online, semua cikgu letak dekat Google Classroom. Tahu? Kalau tak dapat, nanti kamu tolong contact dengan kamu punya cikgu guru kelas, boleh? Soalan pertama saya tadi betul. Okey, bagi Ira Batrisha. Itulah sebab banyak sangat kamu bercakap dalam masa yang sama, jadi cikgu tak tahu siapa punya suara. Okey, so Idina Alia jawab apa pisang tu? Cikgu dah bagi markah untuk semua tadi Idina. Okey dah. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Dah lebih 10 minit. Cikgu minta maaf. Terima kasih kerana hadir. Selamat berehat dan selamat. Semoga semuanya sentiasa sihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.